Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tonton bapak yang saya hormati, baru-baru ini kita dikejutkan dengan salah satu nama pemimpin yang memang terkenal, yang pernah menjadi Menteri Keuangan, kini menjadi Menteri Ekonomi. Tidak lain dan tidak bukan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz. Baru-baru ini ada berita tentang beliau. Kabar angin lah, kata beliau keluar BN lah, beliau sepatutnya stay dalam barisan nasional lah. Jadi banyak macam-macam lah komen tentang status Tengku Zafrul. Tapi ini satu tulisan yang menggemparkan, berkata jika ingin kekal menteri, Tengku Zafrul kena masuk PKR sebelum November ini. Ini satu gesaan kepada Tengku Zafrul untuk menyertai parti Anwar Ibrahim. Selepas mengadakan pertemuan dengan Presiden UMNO, Ahmad Zahid baru-baru ini, Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, beliau kini mahu fokus kepada kerja. Tetapi tidak pula dinyatakan sama ada fokus kepada kerja itu, beliau masih mahu kekal dalam UMNO atau tetap dengan perancangannya ingin menyertai PKR. Walaupun dinasihati oleh Zahid agar tidak tergesa-gesa untuk keluar UMNO, Tengku Zafrul harus sedar, beliau tidak boleh selama-lamanya santai saja dengan kedudukan semasanya. Beliau harus berbuat sesuatu, kerana kerjaya politiknya terikat dengan bingkai masa. Tengku Zafrul yang kalah di Parlimen Kuala Selangor pada PRU15, lalu dilantik sebagai Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam Kabinet Anwar Ibrahim melalui pintu lantikan sebagai senator. Beliau dilantik sebagai senator bagi kali kedua pada 3 Desember 2022 untuk tempo 3 tahun. Kali pertama Tengku Zafrul dilantik senator ialah pada 2020, di mana ketika itu Muhyiddin Yassin melantiknya sebagai Menteri Keuangan. Disebabkan seseorang hanya boleh dilantik sebagai senator sebanyak 2 kali, ini bermakna apabila tempo lantikan tamat pada Desember 2025 ini, kedudukan Tengku Zafrul sebagai menteri akan tergugur secara otomatik. Daripada segi sifil politik, tindakannya mengadakan perbincangan dengan Anwar untuk menyertai PKR adalah betul demi masa depannya. Apatah lagi, Anwar juga nampaknya suka dan puas hati dengan prestasi kerja Tengku Zafrul sebagai menteri. Sudah tentu apabila menyertai PKR, tujuan sebenarnya ialah agar beliau dapat terus kekal dalam kerajaan. Ini tentunya dengan mengadakan pilihan raya kecil di mana seseorang MP akan dikehendaki meletakkan jawatan bagi memberi laluan kepadanya untuk bertanding. Dalam hal ini, PKR memang biasa mengarahkan wakil rakyatnya meletakkan jawatan bagi memberi laluan untuk diadakan PRK, sebagaimana pernah dilakukan di Dun Kajang dan Parlimen Port Dickson. Dalam kes Tengku Zafrul, dikatakan ada 2 pilihan tawaran kepadanya, kekal dengan portfolio menterinya sekarang atau mengambil alih kursi Menteri Besar Selangor. Jadi saudara-saudara, kita nantikan saja kalau Tengku Zafrul masuk PKR nanti, kalau ada PRK ataupun pilihan raya nanti, adakah Anwar Ibrahim akan meletakkan Zafrul sebagai calon bagi kursi PKR sekiranya Zafrul menyertai PKR, dan juga konsekuensi ataupun mungkin apa yang berlaku selepas Zafrul kalau beliau benar menyertai PKR. Apa yang berlaku di antara hubungan UMNO dan PKR ataupun Pakatan Harapan di dalam kerajaan perpaduan? Itu pun menjadi pertanyaannya. Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Oke, baik, tuan-tuan dan puan, saudara-saudara yang saya amat hormati. Sebelum kita mulakan isu panas kita hari ini, isu panas hari ini adalah berkaitan dengan pengehadan tempo jawatan Perdana Menteri. Oke, saudara-saudara, di sini saya ada selitkan beberapa jenis produk. Anda boleh lihat produk mana satu yang sesuai dengan Anda, yang ngam di hati, yang ngam di mata Anda. Bolehlah pilih-pilih macam mana nak order,
order macam biasa, tekan saja produk tu, order macam dekat Shopee. Saudara-saudara, berkaitan dengan had jawatan Perdana Menteri, ini pengakuan Anwar Ibrahim yang pasti mengejutkan semua pemimpin politik di Malaysia, terutama kepada mereka yang pernah menjadi Perdana Menteri, dan terutama kejutan buruk untuk Tun Mahathir rasanya. Ini mungkin satu teguran Anwar ataupun satu kejutan daripada Anwar. Setuju had jawatan PM kepada 10 tahun. Kalau 22 tahun boleh rosak negara, kata Anwar Ibrahim. Seperti yang kita tahu, Perdana Menteri sebelum ini, Perdana Menteri sebelum ini, antara yang paling panjang tempoh menjadi PM adalah Tun Mahathir. Jadi adakah ini kenyataan Anwar ini dikaitkan dengan pimpinan Tun ketika beliau menjadi PM? Saudara-saudara, memang Anwar Ibrahim sah letak jawatan, akan letak jawatan sebagai Perdana Menteri. Tapi persoalannya bila, bukan hari ini, tetapi memang sah Anwar akan letak jawatan. Kerajaan sedia memindah perlembagaan persekutuan bagi menghadkan tempoh jawatan PM kepada 10 tahun. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagaimanapun menegaskan proses itu akan dilaksana dengan rapi kerana ia memerlukan konsensus semua parti serta sokongan 2/3 ahli parlimen. Ada cadangan yang saya setuju seperti menghadkan tempoh Perdana Menteri kepada 10 tahun kerana kita tahu kalau sampai 22 tahun boleh rosak negara. Saya setuju, tetapi kita perlu runding dapatkan dukungan semua parti supaya ada 2/3 sokongan ahli parlimen. Jangan bimbang kalau saya tidak mungkin lepas 10 tahun. 2 tahun pun sudah penat. Saya, PKR dan PH bersetuju biar ada kesediaan persetujuan 2/3, saya sendiri akan mulakan. Tapi jangan bawa usul kalau belum cukup 2/3 sebab pembangkang. Apa dia hendak kata pun kita tidak boleh percaya sebab dia boleh ubah. Fatwanya boleh berubah ikut masa. Kalau kuasa mutlak pada saya, esok saya luluskan. Tapi bezanya saya bukan diktator, ujarnya. Terdahulu Lok dalam ucapan berharap kerajaan dapat memindah perlembagaan persekutuan bagi menghadkan tempoh jawatan PM kepada 10 tahun. Berkaitan dengan ini, apa komen anda?